Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu akan bincang beberapa strategi dan juga tip menjawab pengajian perniagaan semester 2 STPM 2021. Okey. Dan jangan lupa subscribe, like dan share, dan jika ada sebarang komen, letak di bahagian komen supaya Cikgu akan bagi maklum balas dengan segera. Okey. Topik-topik dalam penggal 2 ni ada 4, okey, iaitu pengurusan, aspek perundangan perniagaan, kemahiran komunikasi dan juga pembuatan keputusan. Topik mana penting? Semua topik penting. Jangan pilih topik. Okay? So make sure kamu ulang kaji keempat-empat topik. Okay? Jangan pilih topik ya. Tapi untuk tujuan kajian kes, biasanya soalan berkaitan dengan bab 1 dengan bab 3. Tapi jangan pilih topik ya. Baca semua topik. Okay? Tentang format peperiksaan, kamu dah menduduki peperiksaan semester 1. So format dia sama, ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 10 soalan, wajib jawab semua soalan, dan bahagian pengurusan ada 3 hingga 4 soalan, perundangan 2 soalan, komunikasi 3 hingga 4 soalan, dan pembuatan keputusan ada 2 soalan. Dan kamu kena guna masa 50 minit. Okey. Dan ini adalah soalan esei pendek ya. Bahagian B ada dua bahagian, iaitu bahagian 1 ialah soalan kajian kes, wajib jawab. Kamu diberi masa lebih kurang 30 hingga 35 minit atau markahnya 30 hingga 35. Soalan esei panjang ada 2, 12 dan 13. Pilih mana-mana satu. Okey, pilih mana-mana satu dan markah yang diperuntukkan ialah 15 hingga 20. Jadi, yang kamu kena fokus ialah soalan esei pendek bahagian A dan juga esei panjang untuk skor dalam pengajian perniagaan. Okey. Kajian kes ni agak sukar. Okey, so tumpukan pada bahagian esei pendek dan juga esei panjang, dan kajian kes ni kalau kamu dapat jawab, kamu akan skor dalam paper ni. Okey. Dan gunakan masa 50 minit untuk bahagian A dan 50 minit untuk bahagian B. Pembahagian masa sangat-sangat penting. Jangan terlalu kusyuk jawab bahagian A sehingga kamu tak cukup masa untuk bahagian B, atau guna banyak masa untuk kajian kes sehingga kamu tak dapat jawab esei panjang. So pembahagian masa ni sangat-sangat penting. Okey. Kenapa fakta sangat-sangat penting? Saya rasa semua guru-guru pengajian perniagaan yang mengajar kamu, dia menekankan fakta. Okey, kenapa fakta sangat penting? Jadi kalau kamu perhatikan, cikgu petik satu soalan peperiksaan tahun lepas, macam soalan nombor 4 ni, uraikan 3 jenis kawalan dalaman. Okey, so ini fakta. Kalau kamu salah fakta, tak dapat markah. Okey, so 3 jenis kawalan dalaman ialah apa? Audit dalaman, okey, dasar organisasi dan juga prosedur kerja. Kalau sebut 3 ni, kamu dapat 3 markah, lepas tu bagi uraian. Okey, uraikan 3 elemen balasan. Ini pun fakta. Okey, 3 elemen balasan ialah balasan mestilah sah di sisi undang-undang. Okey, balasan lampau adalah sah di sisi undang-undang. Balasan tidak semestinya berpadanan. Jadi sebut saja kamu dapat 3 markah. Okey. Uraikan 2 syarat tersirat. Ada 5 kan? Dia minta 2. Okey, iaitu syarat tersirat mengenai hak milik, masa pembayaran, okey, jualan melalui perialan. Sebut saja kamu dapat 1 markah. Okey. Nyatakan 4 alangan komunikasi. Senaraikan saja. Okey. Alangan fizikal, psikologikal, semantik dan juga sosiologikal. Sebut kamu dapat 4 markah. Okey. 3 kaedah mendengar secara berkesan. Fakta. Okey. Mendengar secara empati dan objektif. Mendengar secara cetek dan mendalam, mendengar secara kritikal dan non-judgmental. Semua ni fakta pelajar. Kalau you hafal fakta, kamu dapat markah. Okey. 4 alat membuat keputusan kualitatif. Sebut saja sumbang saran. Okey, kumpulan fokus, teknik Delphi. Okey, teknik kumpulan nominal. Lepas tu analisis tulang ikan. Sebut saja kamu dapat 4 markah. Okey. 3 pengaruh faktor kedapatan maklumat. Okey, kuantiti maklumat, kualiti maklumat, okey. Ketersediaan maklumat. Sebut saja kamu dapat 3 markah. Nampak? So di sini saja kalau kamu sebut fakta dengan betul, okey, berapa markah kamu dapat? Okey, 6, 8, 12, 15, 19, 22 markah. Fakta saja. Okey. Untuk kajian kes, jenis kepimpinan. Kalau kamu sebut dengan betul, okey, jenis kepimpinan itu transaksional, transformational, okey, karismatik, okey, sebut dengan betul kamu dapat markah. Unsur-unsur perancangan strategi, okey. Visi, misi, objektif, strategi dan taktik, sebut dengan betul kamu dapat markah. Okey. Katakan kamu tak dapat jawab bahagian kes. Kamu jawab soalan esei panjang, 5 proses perancangan. Sebut 5 proses, kamu dapat 5 markah dah. Okey. So, fakta sangat-sangat penting dalam pengajian perniagaan. Kalau kamu tak hafal fakta, memang tak boleh skor dalam pengajian perniagaan. Okey.
So, fakta ni ada dua. Itu fakta khusus dan bukan fakta khusus. Okey. Kalau kamu tengok cikgu petik, ni daripada sukatan pelajaran ya. Kalau kamu tengok bahagian motivasi, teori motivasi fakta khusus. Ada 4. Jadi kalau soalan tanya, nyatakan 4 teori motivasi, jawapan kamu ialah teori motivasi Maslow, Herzberg, McGregor dan McClellan. Ini fakta khusus. Okey. Kalau ditanya kepentingan pasukan, itu bukan fakta khusus. Okey. Kepentingan, kegunaan, kebaikan, kelemahan, okey, ciri itu bukan fakta khusus. Fakta khusus ni memang diberikan dalam silabus. Okey, contohnya proses pembentukan pasukan. Ini fakta khusus. Pembentukan, peributan, penyesuaian, pelaksanaan, penangguhan, ini fakta khusus. Kena sebut exactly seperti yang ada dalam silabus. Okey. Punca-punca stres bukan fakta khusus. Kaedah mengurus stres bukan fakta khusus. Okey. Sama juga dengan pengawalan. Nampak ada banyak fakta khusus. Okey. Jenis kawalan dalaman, audit dalaman, dasar organisasi, prosedur kerja, ini fakta khusus. Okey. Yang kawalan luaran ni nampak audit luar. Ramai pelajar sebut audit luaran. Salah tu. Okey. Audit luar, peraturan, undang-undang. Ini fakta khusus. Okey. Proses kawalan pun fakta khusus. Ada 4. Jadi fakta khusus ni kena sebut exactly sama seperti yang ada dalam silabus. Jangan ubah apa-apa. Okey. Sebab ini telah ditetapkan. Inilah proses kawalan. Jadi kamu tak ada hak untuk mengubah proses kawalan tersebut. Sebut apa yang ada dalam silabus. Okey. So ada banyak fakta dalam sukatan pelajaran yang kamu kena hafal. Okey. Begitu juga dengan komunikasi. Ada fakta khusus banyak ya. Proses komunikasi ada 5 langkah. Ini kamu kena 6 langkah. Okey. Alangan ada 4. Okey. Bentuk komunikasi ada 3. Okey. Jenis komunikasi. Semua ni adalah fakta khusus. Kena hafal. Okey. So tak boleh ubah. Kalau you nak tambah boleh. Okey. Contohnya macam media komunikasi. Okey, media komunikasi dan kesesuaiannya termasuklah. Jadi termasuklah maksudnya selain daripada ini, you boleh bagi yang lain. Tapi kena hafal yang ada dalam syllabus dulu. Okey, kamu boleh tambah yang lain. Okey. Okey, kaedah menghafal. Okey, kamu ada masa. Kalau kira ikut hari ni, kamu ada masa lebih kurang 30 hari. Sepatutnya kamu dah hafal fakta. Okey. Yang masih lagi terkapai-kapai, okey, ada masalah untuk menghafal fakta. Cikgu galakkan kamu buat mind mapping, okey, buat peta minda untuk menghafal, okey. So pastikan kamu hafal fakta dengan kata kunci untuk uraian, okey. Cikgu ambil contoh pembuatan keputusan, okey. Pembuatan keputusan ni ada 3 subtopik besar, itu proses membuat keputusan, alat membuat keputusan dan juga faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan, okey. Dalam proses membuat keputusan ni ada 3 bahagian. Maksud pembuatan keputusan, jenis keputusan dan proses pembuatan keputusan. Nampak? Topik besar, subtopik kecil. Ini kamu kena hafal dulu. Okey? Dalam subtopik kecil ni, katakan kita ambil contoh jenis keputusan. Ini fakta khusus, rutin dan tak rutin. Uraian ni, kena hafal satu kata kunci. Masalah sering berlaku, tidak berisiko, kaedah diprogramkan. Hafal kata kunci ni untuk uraian. Okey, lepas tu kalau boleh bagi contoh lagi bagus. Okey, so ada fakta, uraian dan contoh. Okey, so hafal fakta dulu, berikan satu keyword uraian dan satu contoh. Ini basic ya yang kamu kena hafal dulu. Okey, gunakan kaedah ni untuk menghafal. Ada topik utama, topik, subtopik dan juga subtopik kecil. Semua topik ni kamu kena bahagi dalam bentuk ni. Okey, macam sama juga dengan pengurusan, boleh bahagi kepada 5 bahagian. Okey, yang pertama ialah pengenalan. Okey, bahagian yang kedua kita ada perancangan. Bahagian ketiga kita ada pengorganisasian dan kita ada kepimpinan dan pengawalan. So, bahagi kepada subtopik macam ni, lepas tu kamu hafal. Okey, macam topik pengenalan pada pengurusan, dalam tu kita ada peranan atau kepentingan pengurusan. Okey, fungsi pengurusan, kecekapan dan keberkesanan. Dan you must know tentang peranan pengurus. Okey, kemahiran, peringkat pengurusan. Itu cara kamu kena hafal. Okey, so hafal bahagian demi bahagian. Okey, gunakan sistem sistematik untuk menghafal. Okey, lagi banyak fakta kamu hafal, lagi banyaklah peluang untuk kamu skor dalam pengajian perniagaan. Tak hafal fakta memang tak ada peluang lah. Okey, untuk skor dalam pengajian perniagaan. Okey. Okey, now kamu dah hafal fakta, tengok soalannya. Okey, biasanya soalan berkaitan dengan jenis keputusan ni ada 3 jenis soalan. Uraikan 2 jenis keputusan. Tengok jawapan dia. Keputusan rutin, fakta. Okey.
Keputusan rutin ialah keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sering berlaku. Nampak perkataan masalah yang sering berlaku? Itu adalah uraian dia. Okey. Keputusan tak rutin, fakta. Menyelesaikan masalah yang jarang berlaku. Okey. Buat ayat lengkap, kamu dapat 4 markah. Jelaskan dua jenis keputusan. Sama juga, tapi ada fakta, uraian dan contoh. Okey. Jadi, kalau kamu dah hafal rutin, masalah sering berlaku, automatik kamu akan dapat 2 markah. Jadi, kalau kamu tak hafal dua perkara ni, kalau soalan tanya tentang jenis keputusan, memang tak ada peluang untuk jawab. Okey, so fakta, penghafalan fakta ni sangat-sangat penting. Lepas tu, ingat kata kunci untuk uraian. Okey, lepas tu buat dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, ini kalau kamu tak buat, memang tak boleh skor. Okey, so ada masa lagi, jangan takut. Okey, ada masa lagi, hafal seberapa banyak fakta yang boleh ya. Okey, cikgu nak bincang sedikit tentang analisis soalan-soalan popular untuk 2021 okey, yang cikgu highlight dengan warna kuning dan juga tanda dengan warna merah ni agak penting lah. Okey, bukan maksudnya yang lain tak penting okey, boleh beri tumpuan lebih kepada bahagian ni. Contohnya maksud pengurusan dan kepentingan keluar sekali saja. Okey, so ada kemungkinan soalan ni keluar. Keberkesanan dengan kecekapan mungkin ditanya. Okey, peranan pengurus ni memang kerap okey ditanya banyak kali ya, iaitu antara perorangan, bermaklumat dan juga pembuatan keputusan. Ini sangat popular. Okey. Teori pengurusan, pendekatan pemikiran ni kemungkinan besar akan ditanya. Okey, peringkat pengurusan keluar 2 kali saja. Okey, beri perhatian pada peringkat pengurusan, okey, iaitu atasan, pertengahan dan bawaan. Okey. Jenis kemahiran ni agak penting juga untuk seorang pengurus. Walaupun ditanya banyak kali, ada kemungkinan ditanya semula. Okey. Untuk perancangan, maksud perancangan dan kepentingan belum pernah keluar. Okey, so tumpukan perhatian pada maksud dan kepentingan perancangan. Okey, jenis perancangan kita bagi kepada 3 kan. Okey, ikut peringkat, okey, kegunaan dan juga jangka masa. Okey, ikut popular. Proses perancangan keluar 3 kali saja, ada kemungkinan ditanya semula. Okey, alat perancangan, okey, ingat ada 4 alat perancangan. Okey, so ini 2 kali saja keluar. Okey, unsur perancangan memang popular. Okey, mungkin keluar dalam kajian kes. Maksud pengorganisasian dan kepentingan belum pernah keluar. Okey, reka bentuk iaitu jenis penjabatanan. Okey, manual organisasi sangat-sangat popular, keluar sekali saja. Okey, iaitu file meja, manual prosedur kerja dan juga prosedur kualiti. Okey, ini sangat-sangat popular. Okey. Lepas tu konsep pengorganisasian pun penting juga. Okey. Maksud dan kepentingan kepimpinan belum pernah keluar. Okey. Jenis kepimpinan sangat penting untuk kajian kes. Okey. Gaya kepimpinan pernah keluar last year, so not very popular. Pemimpin dan pengurus mungkin ditanya balik. Okey. Pasukan penting. Pengurusan stres, satu lagi tajuk yang sangat-sangat penting. Okay, you must know maksud stres, maksud pengurusan stres. Okay, kesan stres belum pernah keluar. Okay, punca stres pernah keluar, tapi mungkin soalan tanya punca stres dari segi individu. Okay, cara kita menguruskan stres. Okay, stres ni sangat-sangat popular. Okay, walaupun menyebabkan kamu stres. Okay, pengawalan, maksud dan kepentingan belum pernah keluar ya. Okay, pernah keluar sekali saja, so sangat popular. Okay. Proses kawalan, jenis kawalan, ini agak penting. Okay. Ini untuk bab 1, pengurusan. Okay. Bab yang kedua, aspek perundangan perniagaan ni kalau boleh hafal semua. Okay, hafal semua ya, sebab kamu akan dapat at least 8 hingga 10 markah. Okay, so tak rugi ya kalau kamu hafal, especially elemen konteks seperti tawaran, okay, balasan, niat, ketentuan. Okay, macam niat dengan ketentuan ni belum pernah keluar. Okay. Syarat kontrak penting, kontrak sah, okay, kontrak batal sekali aja keluar, okay, pelepasan kontrak remedi agak penting, okay. Kontrak jualan barang pun kalau boleh hafal semua, okay, maksud kontrak jualan pernah keluar sekali saja, okay, maksud syarat belum pernah keluar, okay, jenis syarat keluar sekali saja, okay. Ini kalau boleh hafal semua. Ingat kalau elemen kontrak jualan bagi yang 5 dulu, okay, 5 elemen kontrak jualan iaitu waranti, keterangan, mutu, boleh guna. Okey, ini adalah elemen kontrak jualan yang penting. Okey, hafal yang ada dalam silabus ya. Okey, untuk kemahiran komunikasi, tumpukan pada proses komunikasi ada 6 langkah. Okey, jenis komunikasi iaitu lisan dengan bukan lisan. Okey, mendengar secara berkesan. Okey, lama tak keluar ya, mendengar secara berkesan. Jangan confuse dengan mendengar secara aktif. Okey, kalau mendengar secara aktif
Jawapannya adalah menanya soalan, mengulang maksud pembicara. Kalau mendengar secara berkesan, jawapannya adalah mendengar secara cetek dan mendalam. Jangan confuse antara dua-dua ni. Okey, so baca banyak kali ya. Kemahiran berunding, prinsip berunding pernah keluar sekali saja. Okey, elemen rundingan mungkin ditanya, taktik dan strategi rundingan. Okey, lepas tu teknologi maklumat kalau boleh apa semua. Ini sangat penting untuk kajian kes. Peranan ICT dalam pengurusan ni, you kena tahu bagaimana ICT bantu dalam pemasaran, pengeluaran, kewangan, sumber manusia dan sebagainya. ICT cipta peluang perniagaan memang popular dalam kajian kes lah. Intranet, satu lagi bahagian yang sangat-sangat penting untuk tahun ni ya. Pembuatan keputusan, tajuk yang paling senang, hafal semua. Kalau boleh hafal semua ya. Especially proses pembuatan keputusan. Kuantitatif lama tak keluar. Faktor yang pengaruhi pembuatan keputusan, ini ada 3 saja, kedapatan, kecekapan dan situasi. Kalau boleh hafal semua. Tak rugi ya. Kalau keluar dalam esei pendek, kamu dapat 6, 8 hingga 10 markah. Kalau keluar esei panjang, lagi untung. So tajuk ni agak mudah ya. So ini analisis. Ini cikgu tunjukkan balik bahagian-bahagian penting ya. Maksud pengurusan dan kepentingan, keberkesanan dengan kecekapan, peranan pengurus, pendekatan pemikiran pengurusan. Beri tumpuan lebih kepada bahagian-bahagian ni, sebagai persediaan. Sama juga dengan pengorganisasian, kepimpinan, tumpukan pada bahagian-bahagian yang cikgu tekankan di sini ya. Pengawalan, perundangan, tawaran maksud dan elemen, balasan mungkin soalan tanya maksud dan elemen, kontrak batal, kenapa kontrak batal, syarat tersurat dengan tersirat, mungkin soalan minta kamu bezakan, kemahiran komunikasi, maksud kemahiran komunikasi, proses dia, kaedah mendengar secara berkesan, ini yang kamu kena bagi perhatian. Ini bab 4 ya. So cikgu dah bincang. Go through balik analisis tu supaya kamu boleh berperhatian lebih kepada bahagian-bahagian yang cikgu highlightkan. Cikgu tekankan sekali lagi, baca semua. Tapi beri perhatian lebih kepada bahagian-bahagian yang jarang keluar atau belum pernah keluar. Alright, beberapa FAQ. Frequently asked questions. Pelajar selalu tanya. Walaupun kamu dah ambil exam SEM 1, masih lagi ada yang tak pasti. Boleh tak ajar dalam bentuk point form? Boleh. Point form atau esei dua-dua diterima, tapi pastikan ayatnya lengkap. Contoh, jelaskan 5 jenis kuasa pemimpin dalam sesebuah syarikat. Soalan esei panjang. Bagi fakta, kuasa ganjaran. Kuasa ini merujuk pada upayaan pemimpin menawarkan sesuatu yang bernilai kepada pekerjanya 1 markah. Pemimpin dapat mempengaruhi pekerjanya melakukan kerja dengan menawarkan perkara yang bernilai. Contohnya, seorang ketua mendorong pekerja dengan berikan kenaikan gaji. Ini dalam bentuk esei. Kamu juga boleh buat dalam bentuk point form, iaitu buat dalam bentuk point. Sama juga, tapi make sure ayat dia lengkap. Kalau ayat lengkap, kamu dapat markah. Boleh tak saya jawab dalam bentuk point form? Cikgu tengok contoh balik. Jelaskan 5 jenis kuasa pemimpin dalam sebuah syarikat. Kamu nampak jawapan dia, kuasa ganjaran. Ini fakta betul. Beri sesuatu yang bernilai. Beri motivasi kepada pekerja. Contoh bonus. Ini ayat yang tak lengkap. Pemeriksa tak faham apa yang kamu nak sampaikan. So make sure ayat dia lengkap. Kalau ayat lengkap, kamu dapat markah. Yang pelajar ni bagi adalah uraian keyword yang kamu kena hafal. Tapi bila buat ayat, make sure bina ayat yang lengkap supaya kamu dapat markah. Jika soalan perlukan 2 fakta tapi saya tulis 5 fakta. Ini pun cikgu kamu mungkin dah explain. Ingat, untuk STPM ni, kalau soalan kata uraikan 2 fungsi, markah diberi untuk 2 fungsi pertama saja. Tak guna kalau kamu explain 4 fungsi. Ini membazir masa. Ingat, kamu ada 4 minit saja untuk jawab soalan ni. Jadi, jawab apa yang diperlukan saja. Kalau soalan kata 2 fungsi, jawab 2 saja. Tak perlu bagi lebih daripada 2. So, ini markah diberi untuk 2 yang pertama saja. So, dalam kes ni, pelajar bagi 4. A, B, C, D. Iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Pemeriksa hanya pilih 2 yang pertama saja. So C dan D ni dia tak bagi markah sebab soalan minta berapa? Soalan minta 2 saja. So be careful lah. Contoh, uraikan 2 jenis kepimpinan. Kepimpinan autokratik.
Merujuk pada semua tindakan adalah dibuat oleh pengurus. Okey. Yang ni ayat tak lengkap. Okey. Tapi ayat yang kedua tu betul. Uraian yang kedua tu betul. So boleh dapat markah. Okey. So uraian boleh bagi banyak. Tapi fakta tak boleh lebih. Okey, sebab fakta dia minta 2 aja. Uraikan 2 jenis kepimpinan, fakta 2 saja. Uraian ni boleh bagi lebih. Kalau kamu rasa uraian ni kamu tak confident, boleh tulis lebih. Pemeriksa akan pilih uraian yang paling tepat. Okey, so don't worry. Uraian you boleh buat seberapa banyak kamu suka. Okey. Ayat pendahuluan. Okey, adakah jawapan saya perlukan ayat pendahuluan? Ayat pendahuluan ni penting kalau dia melibatkan situasi. Okey, kalau dia melibatkan situasi mesti ada ayat pendahuluan. Okey, contohnya uraikan 2 jenis keputusan yang dibuat oleh seorang pengurus kilang pakaian. So, ada situasi pengurus kilang pakaian yang ni wajib ada dalam jawapan kamu. So, mulakan ayat 2 jenis keputusan yang dibuat oleh seorang pengurus kilang pakaian ialah dan sebut keputusan rutin, keputusan tak rutin. Okey, begitu juga dengan soalan B. Jelaskan 2 jenis kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang pengurus pasaraya. 2 jenis kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang pengurus pasaraya ialah then you can say kemahiran pengurusan masa. Okey, kemahiran konseptual. Okey, so yang tu dibenarkan. So pastikan bagi situasi. Kalau dikata seorang pengurus kilang pakaian, mesti sebut pengurus kilang pakaian. Okey. Okey, kotak atau jadual. Kotak atau jadual ni untuk soalan yang melibatkan perbezaan. Okey, tapi make sure ada aspek perbezaan. Dari aspek mana kamu nak bandingkan? Okey. Contohnya jelaskan 2 perbezaan antara perancangan strategik dengan perancangan taktikal. Jadi soalan ni dia nak tahu dari aspek mana kamu nak bandingkan. Okey, you cannot say rancangan strategik pengurus peringkat atasan, rancangan taktikal pengurus peringkat pertengahan. Apa maksudnya? Jadi mesti ada aspek perbandingan. Dari aspek apa kamu nak bandingkan? Peringkat pengurusan. Dari aspek mana? Jangka masa. Jadi aspek tu wajib ada. Lepas tu tulis ayat yang berkaitan. Ayat tu mesti lengkap. Okey, jangan bagi jawapan yang terlalu ringkas. Okey, make sure ayat dia lengkap. Okey, ini untuk soalan yang melibatkan perbezaan. Okey. Apakah kesannya jika saya menulis fakta yang salah? Okey, ingat pengajian perniagaan ni fakta sangat-sangat penting sebab kamu ni belajar bisnes. Okey, ketepatan tu sangat-sangat penting. Okey, jadi kalau kamu tulis fakta yang salah, ini boleh menyebabkan keseluruhan jawapan kamu dianggap sebagai salah. Okey, so fakta sangat-sangat penting. Okey. Contohnya uraikan 3 jenis perancangan ikut peringkat. Okey, kalau kamu tengok sukatan pelajaran dia kata apa? Strategik, taktikal, operasi. Okey. So pelajar ni jawab perancangan strategi. So dah salah dah. Okey, jadi kalau fakta salah, automatik uraian tu ada markah lah sebab kamu dah salah fakta dah. Okey. Rancangan taktik, sepatutnya rancangan taktikal. So bila fakta salah, memang uraian pun akan salah kan? Okey, sebab kamu tak faham fakta dia. Okey. So make sure bagi fakta yang betul. Okey. So, beri perhatian pada 5 perkara penting bila baca soalan ya. Yang pertama, jelaskan. Okey, kata tugas dia apa? Okey, berapa fakta diperlukan? Apa yang ditanya? Adakah dia melibatkan situasi, bilangan markah? Beri perhatian pada 5 perkara ni. Highlight soalan kamu supaya kamu faham. Okey, apa yang kamu kena jawab. Macam jelaskan, mesti ada fakta, uraian dan contoh. Okey, bilangan fakta. Kaedah kawalan ni ada 3. Tapi soalan tanya 2 kaedah kawalan. Okey, so markah diberi untuk 2 alat kawalan yang pertama saja. Apa yang ditanya? Iaitu awalan semasa dan selepas. Ramai pelajar confuse berkaitan dengan kaedah kawalan ni. Okey, dia tak pasti tentang jenis kawalan. Okey, dia tak pasti tentang proses kawalan. Dia tak pasti tentang alat kawalan. So baca dengan teliti. Pengawalan ni you must know jenis kawalan, alat kawalan, kaedah kawalan, proses kawalan. 4 perkara ni 4 perkara yang berbeza. Situasi, syarikat pengeluaran perabot. Jadi mesti kaitkan dengan syarikat pengeluaran perabot. Ini yang kamu kena bagi perhatian bila baca soalan. Okey. Okey, kita pergi satu demi satu. Kalau dia melibatkan kata tugas nyatakan, senaraikan, berikan, ni soalan yang paling senang lah. Okey, just bagi saja. Okey, just bagi saja dengan syarat ayat lengkap. Kalau fakta okey. Kalau dia minta kepentingan peranan sumbangan, pastikan ayat lengkap. Okey. Contoh, nyatakan 5 unsur perancangan strategik. Okey, just senaraikan saja kamu dapat 5 markah. Okey. Nyatakan 4 kepentingan intranet. Nampak perkataan kepentingan intranet? Okey. Perkataan kepentingan tu maksudnya dia bukan fakta khusus.
Tapi ayat kena lengkap lah. Okey, memudahkan perkongsian maklumat di kalangan pekerja dan organisasi. Ini tepat. Okey, mengurangkan kos. Kos apa? You kena sebut. Kos pekerja, kos kertas. Okey, kena sebut dengan lengkap. Okey, keberkesanan komunikasi. Tak lengkap. Okey, wujud keberkesanan komunikasi antara pekerja dalam organisasi. Ayat mesti lengkap. Kalau tidak, kamu tak dapat markah. Okey. Ini contoh soalan. Okey, ada soalan yang belum pernah keluar. Okey. Senaraikan 4 fungsi pengurusan pernah keluar. Okey, nyatakan 4 ciri objektif yang ini pernah keluar. Okey, nyatakan 4 jenis komunikasi lisan, 4 situasi pembuatan keputusan. Okey, soalan macam ni belum pernah keluar, so make sure. Okey, make sure macam soalan nombor 4 ni belum pernah keluar. Okey, cuba recall balik. 4 situasi lah apa? Okey, kesamaran, risiko, kepastian, ketidakpastian. Nombor 5, 6, 7, okey. Belum pernah keluar 8, 9. Okey, soalan-soalan ni popular. Okey. Ini perlukan fakta saja. Okey, tak perlu bagi uraian yang panjang ya. Okey, uraikan. Ini kena bagi fakta dengan uraian. Okey, fakta dengan uraian. Okey. So kalau soalan uraikan, biasanya pemeriksa nak dengar, nak baca, adakah kamu faham apa yang disampaikan? Jadi biasanya fakta ni perlu bagi maksud dulu. Okey. Mula-mula bagi maksud, lepas tu diikuti oleh uraian. Okey. Contohnya uraikan 2 elemen rundingan. Okey. So 2 elemen rundingan ialah fakta dia, masa. Okey, lepas tu berikan 1 uraian. Maklumat, berikan 1 uraian. So fakta 1 markah, uraian 1 markah. Okey. So yang ni cara menjawablah. Ada soalan yang perlukan maksud dulu. Kamu kena bagi maksud dulu. Okey. Macam uraikan 3 kemahiran pengurusan. Yang ni perlukan maksud. Okey. Kemahiran konseptual. Kemahiran konseptual ialah kebolehan pengurus untuk melihat organisasi secara menyeluruh. Jadi kamu dapat 2 markah. Okey. Bagi fakta diikuti oleh maksud. 3 peranan pengurus sebagai pembuatan keputusan. 1. Sebagai usahawan. Sebagai usahawan maksudnya apa? Dia menyumbangkan idea yang kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi kamu dapat 1 markah. Bagi maksud dulu. Okey, ada soalan yang perlukan maksud dia. Okey, jelaskan, terangkan. Ini kena bagi fakta, uraian dan contoh. Okey. Example, jelaskan 2 tahap perundingan. Fakta intrapersonal. Uraian dia, kata kunci dia, diri individu itu sendiri. Lepas tu berikan 1 contoh. Jadi kamu dapat 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk uraian, 1 markah untuk contoh. Okey, so ini untuk jelaskan dengan terangkan. Okey. Tapi kalau soalan tu melibatkan uraikan, in case kalau kamu tak pasti uraian dia, boleh bagi contoh. Okey, kalau kamu tak pasti uraian, boleh bagi contoh. Okey, so contoh boleh menggantikan uraian. Okey. Ini contoh soalan yang belum pernah keluar. Okey, jelaskan 2 kemahiran pengurusan yang sangat diperlukan oleh seorang pengurus besar syarikat pakaian. Nampak perkataan pengurus besar syarikat pakaian? Okey. Ini melibatkan situasi. Kalau pengurus besar ni dia peringkat atasan kan? Jadi janganlah bagi jawapan seperti kemahiran teknikal. Kamu kena bagi kemahiran pembuatan keputusan, kemahiran konseptual dan sebagainya. Okey. Terangkan 2 peranan bermaklumat pengurus pemasaran syarikat perabot. Mesti kaitkan dengan syarikat perabot. Okey. Jelaskan 2 jenis kuasa seorang pemimpin organisasi. Okey. Jelaskan 2 syarat tersirat. Mesti ada fakta, uraian dan contoh. Okey. Okey, soalan melibatkan proses. Ada 7 soalan yang melibatkan proses dalam SEM 2. Proses perancangan, proses pengorganisasian, proses kawalan, proses pembuatan keputusan, proses pembentukan pasukan, proses komunikasi dengan proses mendengar. So ini kena hafal ya. Kena hafal. Kalau kamu bernasib baik, mungkin keluar 1 soalan. Okey, dalam esei pendek atau esei panjang. Okey, mesti ikut turutan ya. Jangan lupa. Okey, mesti ikut turutan. Okey, ada 7 saja proses yang kamu kena hafal dalam SEM 2. Okey. Contoh soalan, senaraikan proses perancangan. Okey, so apa langkah pertama? Menentukan matlamat dan objektif. Okey, langkah yang kedua, menganalisis persekitaran perniagaan. Membentuk alternatif tindakan. Just sebut saja, kamu dapat 5 markah. Okey. Uraikan 3 langkah pertama dalam proses pengorganisasian. Fakta 1, uraian 1. Mesti ikut turutan. Okey. Lakarkan proses komunikasi. Okey. Jelaskan elemen X dan Y dalam proses kawalan di atas. Yang ni kena sebut. Okey. Menetapkan standard.
Diikuti oleh X ialah mengukur pencapaian. Jadi kena sebut X ialah mengukur pencapaian. Okey. Kena sebut X apa, Y apa. You tak boleh sebut X dan Y ialah mengukur pencapaian dan mengambil langkah pembetulan. Tak ada markah. Okey. Kamu kena sebut X ialah mengukur pencapaian. Y ialah membuat langkah pembetulan. Jadi mesti sebut dengan tepat ya. Okey, kamu boleh rujuk video ni. Dalam YouTube ni cikgu ada bagi satu video berkaitan dengan cara menjawab soalan berbentuk proses secara detail. Jadi boleh rujuk video ni ya. Okay. Soalan memerlukan raja. Okey, ada beberapa soalan yang melibatkan gambar raja dalam time 2. Okey, mungkin keluar dalam bahagian A atau bahagian B, iaitu carta organisasi. Mungkin kamu diminta lakarkan carta organisasi, fungsi, division atau matrix. Okey, carta Gantt. Okey, cara laluan genting atau critical path method, proses komunikasi, pokok keputusan dan analisis tulang ikan. Okey, yang pernah keluar A saja carta organisasi ya. Yang lain A dengan D. Yang lain belum pernah keluar. So make sure practice banyak kali. Okey, cara melukis. Contoh soalan ni, kalau kamu diminta lukis carta organisasi, pastikan ada tajuk. Okey, tajuk wajib ada. Okey, mesti ada tajuk. Lepas tu buat garisan tu, make sure garis tu sambung ke setiap kotak berkenaan. Okey. Kalau ada nama dengan jawatan, tulis jawatan dulu diikuti oleh nama. Okey, macam contohnya pengurus besar syarikat ABC Berhad ialah Datuk Ali bin Ahmad. Jadi sebut pengurus besar dalam kurungan letak nama. Jangan letak nama di atas. Okey, nama di bawah ya. Tapi mesti ada tajuk. Carta organisasi syarikat ABC Berhad. Okey, just pindahkan maklumat daripada soalan pada gambar raja. Okey. Lakarkan dan hitung CPM. Okey, soalan ni belum pernah keluar. Okey, ini contoh. Okey, contoh. Just lakar saja dan letakkan bilangan hari. Lepas tu tentukan yang merah tu adalah laluan genting. Okey, laluan yang paling panjang. Okey. Yang ni pun cikgu ada video tambahan, boleh rujuk pada video ni kalau kamu rasa nak dapat maklumat tambahan tentang CPM. Okey. Lakarkan carta Gantt. Yang ni pun belum pernah keluar. Okey, biasa dalam esei pendek lah. Lakarkan sebuah carta Gantt untuk projek menyiapkan 100 unit kerusi kayu dalam masa 4 minggu. Okey, so kena sebut bilangan minggu di bahagian secara mendata ya. Aktiviti just kenal pasti apa aktiviti yang berkaitan dengan siapkan 100 unit kerusi kayu. Yang hitam tu maksudnya masa yang diperlukan. Okey, ini contoh yang mudah. Okey, untuk carta Gantt. Proses komunikasi sama juga, ada 6 langkah. Okey, make sure ada anak panah dan anak panah ni sambung ke pengantar. Okey, sebab ni proses kan. Okey, make sure sambung ke pengantar. Okey, so ini kena sebut dengan betul lah. Pokok keputusan belum pernah keluar. Mungkin kamu diminta lakarkan atau hitungkan. Okey, lakarkan atau hitungkan. Ini cara melukis. Okey. Analisis tulang ikan, okey, mungkin keluar dalam esei panjang atau esei pendek, okey, atau mungkin kamu diminta kenal pasti elemen utama saja, okey, atau langkah-langkah, okey. So ini pun belum pernah keluar ya. Contoh soalan, Presiden Syarikat Elektronik ABC ialah Tan Sri Lu Taula. Terdapat 2 naib presiden untuk menjaga zon, iaitu naib presiden zon Eropah dengan zon Timur. Setiap kawasan mempunyai 2 jabatan, iaitu jabatan operasi dan jabatan pemasaran yang masing-masing diketuai oleh seorang pengurus. Ini division kan. Jadi lukis kamu dapat 6 markah. Boleh cuba nanti ya. Boleh bincang dengan cikgu kamu. Atau you boleh komen nanti kalau kamu ada masalah. Okey. Ini pun contoh soalan boleh cuba nanti. Soalan melibatkan pengiraan. Okey. Biasanya soalan ni melibatkan pokok keputusan, statistik deskriptif ataupun analisis pulang modal. Ada 3 ya. So, guna formula yang diberikan. Okey, pulang modal ni kos tetap bahagi dengan harga tolak kos berubah. Statistik deskriptif mungkin kamu diminta kira mean, mode, median, julat atau sisian piawai. Okey, cikgu dah bagi formula. Okey. Lepas tu nilai jangkaan kewangan pokok keputusan. Yang ini belum pernah keluar. Okey, jangkaan kewangan pokok keputusan ni belum pernah keluar. Okey. Ini contoh. Kalau kamu diminta mean, tambah semua, bagi dengan bilangan angka, kamu dapat mean. Okey. Kalau perpuluhan, letak perpuluhan. Julat, nombor yang paling besar, tolak dengan nombor yang paling kecil. Okey, kamu dapat julat. Okey. Ini cara mengira sisian piawai. Okey, formula dia adalah jumlah X, okey, jumlah X minus mean kuasa 2, okey, bagi dengan 5 tolak 1. Okey, itu cara untuk mengira. Jadi kamu dapat 4.6. Okey.
Ini cara untuk mengira CCM piawai. Kena buat banyak latihan belajar ya untuk mahirkan diri dalam bahagian pengiraan ni. Okey. Macam mengira titik pulang modal. Boleh kamu rujuk video ni ya. Cikgu ada buat video untuk soalan mengira pulang modal. Okey, dan juga mengira kos. Okey, cuba buat. Okey. Pokok keputusan. Okey, ada video juga, boleh rujuk video ni untuk dapatkan maklumat tambahan. Okey. So yang ni kamu diminta hitungkan jumlah jangkaan kewangan. Okey, hitungkan jumlah jangkaan kewangan macam tadi kita buat kan. Okey. 700,000 darab dengan 0.6 tambah dengan 200,000 darab dengan 0.4. Kalau ada kos promosi, tolak kos promosi, cari nilai bersih dia. Okey, itu cara untuk mengira ya. Boleh cuba. Kalau ada sebarang masalah, boleh bincang dengan cikgu. Okey, ini ada kesilapan ya. Okey. Ini silap. Minta maaf ya. Okey. So, kos promosi ni ia boleh rujuk. Ya. Okey. Kos promosi ni boleh rujuk yang bawah ni. Jadi, mula-mula kira dulu. Okey, 700,000 darab dengan 0.6 tambah dengan 200,000 darab dengan 0.4 minus kos promosi. Okey, kamu akan dapat jawapan. Okey. Dan untuk mengira jumlah jangkaan kewangan ni mesti guna RM. Okey, mesti guna RM. Kalau tak ada RM, kamu dapat kosong. Okey, so untuk dapatkan maklumat tambahan, boleh rujuk YouTube cikgu lah. Okey. Untuk soalan esei panjang, okey, dia melibatkan 4 hingga 6 fakta. Okey, so yang ni perlu ada at least 2 hingga 3 uraian dengan contoh. Okey, jadi berikan satu fakta, diikuti oleh uraian, okey, lepas tu contoh. Okey, ni cara menjawab. Okey. So, make sure ada fakta, uraian dengan contoh. You boleh rujuk koleksi esei panjang yang cikgu sediakan kan. Boleh rujuk pada koleksi esei panjang. Ada dalam grup pengajian perniagaan Telegram. So, dapatkan maklumat di situ. Cikgu ada bagi koleksi soalan esei panjang dan cara menjawabnya. Okay. So, make sure ada fakta, 2 uraian dan 1 contoh. Okay. Ada kalanya kamu kena bagi banyak contoh. Contohnya kalau soalan tanya tentang analisis SWOT, okey. Kalau soalan minta jelaskan analisis SWOT, dia bagi 20 markah, jadi kamu kena bagi banyak contoh, okey. Ini sambungan dia lah. Okey, so boleh buat dalam bentuk esei ataupun point form, okey. Point form pun diterima ya, esei atau point form, okey. So, antara topik-topik penting yang mungkin keluar dalam esei panjang yang cikgu sebut tadi mesti melibatkan 4 hingga 6 fakta. Okay, so kalau kamu tengok dalam bab pengurusan ni, kita ada peranan pengurus, kemahiran pengurusan, proses perancangan, alat perancangan, SWOT, unsur perancangan. Semua ni melibatkan banyak fakta. Okay, proses pengorganisasian, konsep dia, jenis kepimpinan, kuasa pemimpin, semua ni melibatkan banyak fakta. Okay, so ni antara bahagian yang boleh ditanya dalam esei panjang. Okay. Untuk perundangan perniagaan, tumpukan pada elemen akta kontrak, syarat-syarat kontrak, pelepasan kontrak, remedi, syarat-syarat tersirat, elemen-elemen kontrak jualan. Ini bahagian penting untuk esei panjang. Okay. Kemahiran komunikasi, proses komunikasi yang 6 langkah tu. Alangan komunikasi ada 4. Okay. Jenis komunikasi, lisan dengan bukan lisan. Media komunikasi, proses mendengar 5 langkah. Okay. Kaedah dan teknik mendengar. Okay. Prinsip berunding ada 4 kan. Elemen rundingan ada banyak. Masa, budaya, sosial, etika. Okay. Ada banyak. Tahap rundingan. Okay. Ini antara bahagian yang boleh keluar dalam esei panjang untuk kemahiran komunikasi. Okay. Untuk pembuatan keputusan, yang paling penting adalah proses. Okay. Pokok keputusan ni mungkin keluar dalam esei panjang. Kalau keluar esei panjang, kamu diminta lakarkan. Lepas tu buat pengiraan. Okay. Alat kualitatif, walaupun pernah keluar dalam ulangan SEM 2 2020, mungkin ditanya dalam esei panjang. Okey. Tulaikan mungkin keluar dalam esei panjang. Faktor kecekapan pembuat keputusan antaranya adalah kebijaksanaan, personality, okey. Itu antara intuisi kan. Itu mungkin ditanya dalam esei panjang. Situasi yang ada 4 tu. Okey. Kepastian, kepastian, kesamaran dan juga risiko. Okey, mungkin keluar dalam esei panjang. Okey. Esei panjang ni kamu akan dapat 15 hingga 20 markah. Okay. So, ada soalan yang kamu boleh bagi uraian banyak.
ada soalannya uraian terhad. Okey, dia bergantung pada keperluan peperiksaan. Okey. Untuk kajian kes ni kamu boleh rujuk video cikgu lah. Cikgu ada buat video khusus untuk cara menjawab kajian kes. Okey, so video ni hanya untuk bahagian esei pendek dengan esei panjang saja. Okey. Dan kamu juga boleh rujuk YouTube channel pengajian perniagaan cikgu. Ada banyak video yang boleh bantu kamu untuk SEM 2. Okey. Setiap bahagian ni cikgu ada bincang tentang kemahiran komunikasi, kemahiran berunding, ada banyak video. Jadi bolehlah kamu rujuk untuk dapatkan maklumat tentang bahagian-bahagian yang kamu tak faham ya. Okey. So itu saja untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan jika ada sebarang komen jangan lupa bagi maklum bala. Cikgu akan bagi respon secepat yang mungkin. Terima kasih pelajar. Good luck for your exam. Bye.